warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apa khabar semua? Pada malam ini kita ingin menceritakan satu topik yang panas, betul-betul panas, sebab Malaysia dah diiktiraf sebagai negara yang tertinggi di Asia. Kalau dari segi negara walaupun kecil, tapi dari segi berapa ramainya rakyat kita, sampai dah sekarang 18.3% daripada rakyat kita yang dah diabetik. Okey, kalau kita bandingkan dengan 2015 dulu baru 13%, 5 tahun kemudian ni, kebelakangan ni naik lagi, hampir 5% lagi naik, daripada 13% naik kepada 18%. Jadi banyak tu. Takkan pula setiap tahun nak naik 1% kan? Jadi kalau tahun 2025 besok macam mana? Jadi boleh tak malam ni kita bersama-sama, sebelum tu kita tekan dulu share, kita tekan dulu love, dan kita tekan like, whatever you tekan, supaya kita nak bawa masuk lebih ramai lagi rakyat kita, supaya belajar macam mana kita, nombor satu yang belum kena, kita cuba jangan kena. Nombor dua yang dah kena, macam mana kita nak buat. Nombor tiga yang dah kena tapi dah teruk, sampai doktor kata dah tak ada habuan langsung, you will have to take medicine for the rest of your life, termasuk yang ambil insulin. Pada malam ni cuba dengar elok, mana tahu saya boleh berkongsi dengan anda, dan saya ingin mementeras bersama dengan anda sebanyak mungkin rakyat kita supaya tidak lagi label sebagai diabetic patient. Boleh tak? Ini satu perjuangan anda dan saya, dan boleh kita kongsi bersama. Nombor satu, kita belajar kenapa rakyat Malaysia begitu ramai sekali yang kena diabetes. Lepas tu kita cerita apa nak buat. Yang penting apa nak buat. Saya tahu ramai daripada anda tunggu, sebab selalunya saya buat program ni dalam Goodbye Diabetes. Tapi malam ni saya rasa saya nak bongkarkan sebahagian besar daripada rahsia tu, sebab ramai yang menunggu, mungkin tak mampu dulu masuk program saya, ataupun mungkin tak ada waktu. Maka malam ni silalah beri perhatian. Siapa yang lambat masuk tu, yang awal-awal ni sila ambil nota. Okey. Baik, yang penting sekali ialah diabetes sekarang ni dah boleh reverse, dah boleh kita go stand dia. Jangan sekali-kali mengatakan diabetes tak ada ubat. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, jenis apa perawatan tu sekarang pun dah ada cara-cara yang tak perlu lagi. Kalau tak serius sangat, tak perlu lagi kita ambil ubat-ubatan. Yang penting anda kena betul-betul pay attention dan jangan salah ikut-ikutan tu. Okey. Nombor satu, kalau you tengok result you, okay, diabetes, tak payah kita nak teka-teki lagi dah. Sebab saya banyak cerita dalam minggu lepas tentang terlalu banyak kita buat apa? Kita makan gula yang nampak dan gula yang tak nampak. Maksudnya gula yang tak nampak tu lebih banyak proses food yang terlalu banyak dengan bahan-bahan yang bergula, terutama sekali high fructose corn syrup tu. Okay, so yang fructose corn syrup tu, yang manisan daripada corn tu, daripada jagung semua tu, memang terlalu banyak lah makanan kita. Jadi semua kat pasar raya yang kita beli tu, hampir semua dalam paket, dalam tin dan sebagainya tu, menyebabkan kita menjadi bermasalah tentang diabetes. Nombor dua ialah masalah makanan GMO ataupun makanan-makanan fast food yang banyak susu yang telah dipermodernkan dengan antibiotik, hormon dan sebagainya, termasuk juga daging. Jadi kalau sekejap lagi saya kata susu, daging dan gula, kalau nak dipantangkan, nak memperbaiki keadaan diabetes you kena ikut. Kalau tak mau ikut, saya tak ada jalan untuk nak bantu you. Okey. So tiga ni dengar elok. Ramai sangat rakyat kita disebabkan permodernan. Malaysia kan antara negara yang begitu maju awal, sama dengan Singapura dulu. Okey. Tapi Singapura dah boleh kontrol sebab dia mungkin dah belajar tentang cara penghindaran atau preventionnya, dan mereka boleh test awal. Kita ni hampir 49% daripada yang kena diabetes, dia orang tak tahu yang dia orang kena diabetes. Saya ulang, 49% tu hampir 50%. Jadi kalau ada 3.9 juta rakyat, berapa saya kata? 3.9 juta rakyat Malaysia yang kena diabetes. Berarti setengah daripada mereka sebelum dia orang kena makan ubat dan sebagainya itu, dia orang tak tahu pun dia orang diabetes. Jadi malam ni salah tak kalau saya minta you check dulu sekali setahun check darah you, supaya ini dia. Kalaupun you atas pada 7 katakan, fasting blood sugar dan sebagainya, ataupun sampai 8 pun, jangan kelang kabut nak makan ubat dahulu atau nak diberikan ubat dahulu. Tolong dengar apa yang saya nak cerita malam ni. Sebab apa? Bila you dah mula makan ubat, selalunya you jadi takut nak berhenti, betul tak? You jadi macam fobia. Dan minta maaf lah, doktor-doktor pun mungkin tak akan bagi peluang untuk you
keluar daripada perubatan ni, sebab ramai sangat dah bergantungan dengan ubat. Nampak macam stable je you punya gula, tapi sebenarnya itu bukan cara yang terbaik. Okey, ini dia. Katakan you check darah you sekarang, okey, yang normal you dah tahu kan, bawah pada 6, bawah pada 5, okey, so you happy lah kan. 5.2, 5.5 tu you dah mulai diberi warning. Kalau 6 tu doktor kata jaga baik-baik. Kalau 7 tu sampai 2-3 kali ambil darah pun 7, 8 tu selalunya doktor dah bagi ubat. So dalam program saya, you jangan lagi, kalau hari ni you dapat tahu katakan 7, 8 fasting blood sugar, you ikut apa yang saya nak cerita kejap lagi, insyaAllah. Okey. Baik, tadi ada sikit lagi yang saya lupa. Bukan saja makanan saja yang perlu jaga supaya rakyat kita ni bebas daripada diabetes. Nombor 2, golongan yang lebih besar ialah golongan yang bahan-bahan makanannya toksik. Tahu toksik tak? Banyak bahan-bahan seperti fast food. Tahu fast food kan? Walaupun you nampak bersih, digoreng cantik dan sebagainya, tapi dalam gorengan tu, dalam dia punya patty tu, dalam burger dia, dalam dia punya bun, dalam tu semua tu, dalam sos dia semua tu, you tak nampak terlalu banyak bahan yang boleh merosakkan sehingga kan metabolisme you ataupun insulin you nanti jadi bermasalah. Maka bila terlalu banyak dalam badan kita tu dipanggil gula, sama ada nampak tak nampak, direct atau indirect, susu atau daging atau bahan-bahan toksik sehingga kan ada heavy metal dan sebagainya. Jadi anda kena faham, body kita akan jadi bermasalah untuk memproseskan. Bukan insulin tak cukup, bukan tak ada, pankreas tu masih keluarkan, tapi dia dah tak larat nak keluar sehingga kan sel-sel kita dah tak mau dengar lagi dah cakap. Dia dah bosan dah, terlalu banyak sangat kerja. Insulin duk asyik datang je, nak suruh masuk lagi gula. Faham tak? Dia dah dulu buat kerja, tapi tiap-tiap hari dia datang lagi. Macam orang jual barang kat rumah kita, sekali dia jual kita beli, kalau hari-hari dia datang jual, you nak beli lagi tak? You jadi meluat, you nak perambat dia keluar. Jadi sama juga dalam badan kita, insulin dah banyak, lama-kelamaan sel dah jadi bosan. Dia kata tak payah lagi dah, aku tak mau buat apa-apa lagi. Insulin banyak pun aku tak mau masukkan gula ni. Bila gula tak masuk, tak boleh store, maka dia bertaburan. Maka bila bertaburan itulah daripada ke mata, boleh pergi kan jadi buta kan. Kalau masalah-masalah kebas tangan, lepas tu masalah pergi ke jantung lagi, dia boleh pergi mana-mana pun sebab dia kecil, dia halus. Tempat-tempat dia suka pergi tu selalunya hujung-hujung, buah pinggang, hujung kaki, hujung jari. Sebab tu you rasa kebas, tu tak? Kan antara gejala-gejala kalau dah sampai you kencing kerap, malam tak boleh tidur pun, bangun 4-5 kali, dahaganya macam tak pernah tengok air, faham tak? Batu badan pula kering, jadi macam orang sakit, tak ada bermaya, letih all the time. Itu kira dah memang betul diabetik yang perlukan bantuan segera masa tu. Tapi ramai orang, dia sign dia sikit-sikit ataupun tak nampak, dia dah mula tengok result dia. Jadi macam ni. So saya kata apa tadi, kalau takat 7-8 jangan panik-panik nak ambil ubat dulu. Okay, apa you kena buat, dengar saya nak cerita ni. Tadi saya dah cerita tentang kenapa, sekarang apa nak buat. Yang penting apa nak buat. Okay, ready? Katakan you hari ni dah over daripada limit dalam you punya lab test tu, dah terlebih. Jadi you pun risau, you tanya isteri tanya suami, semua itu tanya kawan-kawan, kau punya ni dah tinggi gila ni, patut dah makan ubat. Baik, ini dia. Nombor 1, saya nak tanya you, boleh tak you disiplin? Mulai kalau malam ni you dapat tahu, katakan hari ni you dapat result tu, besok pagi sebelum you nak makan ubat ataupun tengah makan ubat sekarang, yang pil tu dulu, yang insulin sekejap lagi, yang ambil injection sekejap lagi, yang pil tu dulu, you boleh tak mula daripada besok ni, saya nak bagi tahu, ikut betul-betul, tulis, bangun pagi buat water therapy dahulu. Dengar, perkataannya ialah water therapy. Saya kata apa? Terapi air. Ramai kalau you pergi program-program yang nak tukar daripada diabetes, tak mau jadi diabetes, nak reverse balik, nak bagi baik tu, selalunya dia orang terus kepada makanan. Saya lebih fokus kepada minuman dahulu. Sebab body yang dehydrated, body kita yang dah lama tak cukup air, betul tak sebagian besar daripada kita memang air tak cukup, sentiasa minum bawah pada 1.5 liters. Kadang-kadang 1 liter pun buat syarat je. Lepas tu banyak lagi teh tarik, tu tak cerita lagi, teh tarik, kopi, Milo, semua tu ubat dia lah tu. Faham kan? So you kena belajar ambil air yang bersih, air yang bermineral, air yang bertenaga, air yang ada aura, semua tu macam air zam-zam, bagus. Ataupun paling-paling ambil air mineral lah, jangan ambil RO water. Kalau you setuju, ambil RX water yang saya buat dah hampir 20 tahun. Ambil tu sebab kita proses tu untuk orang-orang yang sakit.
Sebab air yang untuk jadi penawar mesti ada 3 benda. Ada apa? Ada mineral, ada dia punya pH yang betul, yang alkaline yang tak terlalu tinggi, dan ujung-ujung sekali dia mesti bertenaga. Ada caranya. Tapi yang penting, minumannya berapa banyak. Satu hari berat badan you kali dengan 30. Ini cara kita menyelesaikan masalah diabetes dulu. Okey. Berat badan kali berapa? Cepat tulis. Kali 30. Saya dah buat blood 9.8. Masih lagi. Sabar. Kalau 9.8 pun kalau belum lama, kalau baru tahu, ikut. Besok pagi dah buat. Berat badan kali 30. Katakan you sekarang katakan 60 kilogram. So 6 kali 3 berapa? 18. Berarti 1800 lah. 1.8 liter per day. Kalau saya 70 kilogram, saya kali 30, jadi berapa? 211. Berarti 2.1 liter satu hari. Boleh faham? Akak-akak yang kecil-kecil ni yang baru 50 kg, so 5 kali 3 lebih kurang 1,500 mil, 1.5 liter per day. Boleh faham tak? Minimum, maksimum tak ada. Banyak mana pun tak apa. Jadi minum pagi awal-awal tu, tolong bangun, jangan makan apa-apa. Kalau tak gosok gigi pun tak apa, minum dulu. Dan sebelum minum tu, kalau boleh calit garam sedikit. 1, 2 calit garam, dan garam bukit, bukan garam biasa. Jangan garam yang tepi jalannya tu. Garam yang bermineral, seperti garam Himalaya, garam Celtic, ataupun garam Arexoc yang kita buat dengan garam buluh dan sebagainya. Itu garam tu mesti bermineral. Sebab tu kalau air saja tak cukup, bila you tambah dengan garam sebelum minum, setiap 500 ml minum. Sebab setiap 500 ml minum. Nanti pukul 12 nak minum lagi, buat. Pukul 3 petang nak buat. Nanti pukul 8 malam nak habiskan, minum lagi. Last bottle. So dah habis dekat 2 liter dah tu. Cantik tak? Kalau you buat macam tu sahaja, hampir 3-40% daripada permainan kita malam ni dah mula jalan. Maksudnya you punya game untuk lawan dengan diabetes dah mula kita jalankan. Nombor 2 ialah lepas pagi minum hampir 500 ml tu, kalau boleh habis 1 liter lagi bagus. Tapi orang perempuan mungkin tak agak nak habiskan. Air masak kalau boleh, kalau air dah ditapis elok, tak payah masak. Okey, sebab kalau air masak tu diiktiraf sebagai air mati. Okey, kalau boleh lah. Apapun, kalau nak bubur lemon sikit pun tak ada masalah. Baik, sambung. Kalau dah suam tu boleh bubur lemon lah sikit. Ni saya nak cerita, lepas pada pagi tu you minum pukul 7-8 tu, okey, you boleh tak ikut saya ambil buah. Dan buah ni kalau boleh buah yang 3-4 jenis, bukan satu jenis. Saya ulang lagi sekali, 3-4 jenis. Ambil je, ikut saja. Sampai pukul 12, 1 tengah hari, tak ada kerja lain, ambil buah je. Dan berapa banyak buah? Dengar, berat badan you kali 10. Berat badan you kali 10 gram jadinya. Kalau berat badan you 60 kilogram, you kali dengan 10, jadi you kena ambil berapa? 600 gram. Is that clear? 600 gram apa tu? Buah-buahan. Rasa macam banyak kan 600 gram, tak sampai 1 kilo pun. Sebenarnya boleh, bukan you makan sekali pun. You makan pukul 8 atau pukul, macam breakfast, cuma ganti roti canai you, ganti nasi lemak, ganti lontong, kan tu biasa. Itu pun antara sebab kenapa kita kena diabetes cepat. Sebab terlalu banyak sangat apa tu benda-benda yang karbohidrat boleh makan, tapi kadang-kadang terlalu refine, nasi himpit lah kan, tepung dan sebagainya tu, itu bahaya. Jadi kita tukar semua. Jadi buah-buahan 3-4 jenis. Saya ulang, 3-4 jenis. Mango ke, apa, tembikai ke, lepas tu nak bubur lemon ke, timun ke, tambah-tambah lah. Okay? So sampai pukul 1 atau 12.30 tu you makan tengah hari. Ready? Makan tengah hari you kena ikut program yang seterusnya, iaitu cari sayur-sayuran pula. Habis dah cerita buah. Sayuran tu you kena ambil minimumnya berat badan you kali 5. Saya ulang, berat badan you kali 5. Jadi kalau berat badan you 60 kg, you kali 5 jadi berapa? 300 gram sayur-sayuran atau ulam-ulam. Asalkan namanya hijau-hijau, namanya boleh potong-potong macam carrot ke, celery ke, ataupun ulam semua jenis ulam lah. You masuklah biji-bijirin yang seperti petai ke, jering ke, semua boleh. Okey, nak dengan sambal pun boleh, tetapi ada pantang larang dia. Dengar, daripada sekarang you dah nak mula kena pantang. 3, jangan ada gula, jangan ada susu, jangan ada benda-benda yang berbinatang buat sementara waktu. Maksudnya no meat, tak ada daging. Jadi kalau saya kata
paling senang tak bermata dan tak berkaki. Asalkan dia tak ada mata dan tak ada kaki, asal usulnya semua boleh. Jadi kalau saya tanya you, ayam boleh tak? Cepat jawab, ayam boleh tak ni? Ramai orang masih bertanya saya. Lepas saya cerita yang ada mata ada kaki, saya kata pantang dulu. Dia tanya saya lagi, ayam boleh tak doktor? Hey, kalau you tak tahu ayam tu ada mata ada kaki, memang tak salah sampai macam tu kan punya pemikiran. Tak boleh lah sebab dia ada mata ada kaki tu tak. Jangan tanya ikan bilis pula, sebab ikan bilis ada apa? Ada mata. Okay. Jadi sotong ke biar dulu sebab kita nak baik tanpa ubat ni. Kalau nak ambil ubat tak payahlah dengar lecture saya kan. Okay. Bukan saya kata ubat tak kena pakai, tetapi kalau you masih lagi peringkat awal, baru kena setahun dua ataupun bawah pada 10 tahun, tak ada masalah, ikut je. Ramai orang dah reverse pun, beribu orang dah reverse. Okay, baik. Jadi anda kena makan cukup 300 gram. Malam pun lagi sekali buat macam tu juga. Saya ulang, malam pun macam tu juga. Jadi takkan nak makan sayur juga. Jadi apa yang nak kena tambah sekarang, bayangkan macam you ada 2 plate. Plate 1 sayur, plate 2 dia panggil apa, makanan-makanan you suka lah. Selalunya kita makan nasi sikit kan, kita makan boleh semua karbohidrat semua boleh kan. Dia dah tak ada daging, so kita kena bubuh lah kuah, kuah ikan. Kuah boleh, ikan tu bagi kat suami you atau bagi kat isteri you. Okay. Daging boleh, kambing pun tak apa, tapi kuah kambing tu saja. Pajeri semua sekali, dengan terungnya, dengan nenasnya, semua boleh. Ubi-ubi semua boleh. Yang pantang cuma gula, susu dan daging. So okey lah. So telur pun tolak ke tepi dulu. You ikut je. Kan you nak tengok buktinya besok improve tak. Dia sampai petang you katakan nanti malam buat juga lagi sekali. Apa yang lagi sekali tu? Sayur 3-4 jenis, berapa gram kali 5. Body weight you kali 5. Itu dipanggil 1 lungguk untuk buat salad atau ulam-ulaman. Lepas tu you tambah plate 2, you nak makan nasi ke, ubi hari tu nak tukar ke ubi kayu ke, nak buat keladi ke, biji-biji ren semua boleh. Kalau you nak masuk sikit apa tu, katakan almond ke, nak masuk walnut ke, kot lah, nak campur-campur kan, kacang-kacang semua tu no problem, kecuali kacang tanah. Baik, habis. So tengah hari dan malam. Petang you lapar, semua yang saya kata tadi, pagi buah-buahan, biji rin, petang tauge ataupun you air kelapa, kan dia tak ada gula, tak ada susu, tak ada apa daging semua, makanlah, no problem. Jangan lapar, sebab pergi lapar nanti you marah saya pula. Okay, so you buat tu sampai pukul 8 malam tutup kedai, habis cerita. Pukul 8 no more food sampai besok pagi. Tapi kalau you dah harga, minumlah air, ataupun you nak ambil buah sikit-sikit, nak munch apa tu, nak mamah sikit kacang-kacang supaya you tak terliur, keluar ayat liok semua tu, relax sikit. Okay, mula-mula ni you rasa macam disiplin tu macam susah sangat, tapi kalau dah you buat 3 hari, result you dah cantik. Selalunya result you akan jadi cantik. Lepas hari 2 tu you akan nampak dia turun, selalunya akan turun. Mungkin 5-10% je orang yang memang degil tak mau turun. Itu ada sebab-sebab lain lah kot. Mungkin dah rosak ke dia punya pankreas, ataupun banyak sangat bahan-bahan heavy metal dalam badan dia, banyak bahan toksik. Itu nak kena buang mungkin 2-3 minggu baru nampak. Tapi selalunya sehari 2-3 dah nampak. Sebab tu dalam 2-3 hari ni kalau result you masih lagi bertahan bawah pada 7, bawah pada 8, fasting blood sugar, saya kata 7-8, tak payah nak tunggu sampai 5-6, you tak diiktiraf sebagai diabetik. Saya ulang lagi sekali, adalah formula yang lebih detail, tapi malam ni saya tak sempatkan. Yang tu nak perlukan lecture yang you kena pergi kat Goodbye Diabetes. Tapi tak pergi Goodbye Diabetes pun ikut yang saya cerita ni, asalkan pagi bawah pada 7-8, malam lepas makan kan 2 jam kemudian kita suruh you ambil lagi sekali. Kalau bawah pada 7-8-9, saya ulang 7-8-9, bawah pada tu you diiktiraf sebagai normal. Jangan kata you diabetik. Okay. Sebab lama-kelamaan besok dia akan turun 9, 8, 7, macam tu. Kecuali kalau you atas pada 11, 12 sampai 13 tu, yang tu kena pergi jumpa doktor juga. Kalau kena injek juga kan. Tapi itu kerja doktor. Kerja kita malam ni bawah 9, bawah 8 je, relax. Okay, relax. Boleh faham? Okay. Lepas 2 hari, 3 hari, kalau masih lagi result you steady bawah 8, bawah 9 macam tu, you diiktiraf sebagai bukan diabetik. Jangan pasal-pasal nak ambil ubat. Okay, sebab apa? Ada cerita pasal ubat ni boleh mengakibatkan you kena makan ubat high blood pula tak lama lagi. 3-4 tahun kemudian kena makan high cholesterol punya medicine. Selalunya ada 3 serangkai ni datang sekali. Diabetes, high blood dengan apa tu high cholesterol. Tak pasal-pasal kena makan ubat jantung pula lagi. Ni yang dipanggil metabolic syndrome tu. Daripada 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4 penyakit. Tak masuk obesity lagi.
Kan ramai daripada rakyat yang kena ni diabetes ni, obes kan. Kita dah habis sampai ke malam. Saya kata apa, malam tutup kedai, betul? Okey, boleh ikut semua. Sampai besok pagi, you buat apa? Water therapy dahulu, lepas tu fruit therapy, lepas tu sayur punya cara, termasuk dengan karbohidrat. Malam tutup kedai lagi sekali. Bila lapar, mamah aja apa yang saya kata tadi dibenarkan. Habis. So sebenarnya tak susah. Okay, jangan you panik, jangan you risau. Ni Tuhan dah bagi ilmu ni, dah di-share beribu orang. Kalau tak Malaysia pun banyak yang dah buat di negara-negara overseas, Australia, India pun banyak pakai program-program macam ni. Very, very effective. So, kalau saya kata garanti tu tak baik, insyaAllah. Okay, dah ramai sangat. Saya pun dengan keyakinan yang Tuhan bagi ni, insyaAllah betul. Memang you boleh cuba buat. Tapi, kalau siapa yang boleh buat Isnin dengan Khamis punya puasa sunat tu, lagi bagus. Orang putih kata nak suruh buat intermittent fasting dan sebagainya. You tak payah nak intermittent fasting. You buat puasa sunat tu saja dah cukup cantik dah. Kan 2 kali seminggu. Orang buat kajian seminggu sekali je, kita buat 2 kali kalau yang rajin tu lah. Tapi kalau tak rajin pun seminggu sekali buat, confirm. Kalau tak ada masalah, saya kata tadi organ you rosak ke apa, you selalunya akan patah balik kepada normal. Cantik tak? Okay. So Alhamdulillah kalau you boleh ikut saya macam ni, buat disiplin betul-betul. Lepas 2-3 bulan, saya rasa kebanyakan daripada you tak perlu ubat lagi dah. Bahkan tadi 3 hari pertama, kalau dia turun normal, bawah pada 7, bawah pada 6, you tak boleh makan ubat sebab nanti jadi hypo. Saya lebih takut you hypo daripada you hyper sikit. Kalau 7-8 saya tak takut, tapi kalau 4-3, yang tu saya memang takut. Pasal apa? Takut nanti you pengsan. Okay, so lebih baik you jangan hypo. Okay, faham tu? Hypo tu maksud bawah pada 4, bawah pada 5 pun nak kena jaga-jaga kalau dah berumur ni. Alright, so itu sebagai sebagai orang panggil fahaman dan strategi dan yang boleh anda praktis terus. Dan tolong cerita pada seramai mungkin. Ini saja you buat cukup. Okey, dan ramai dah selepas paling tinggi 2-3 bulan dia dah hampir semua ubat yang dia makan terutama sekali dah boleh buang. Bukan buang, boleh ditinggalkan. Tapi result tu kena cantik lah turun. Ramai orang juga minggu pertama dah terpaksa hentikan ubat dia. Kalau tidak nanti dia jadi hypo. Betul? Baik, apa jadi kalau yang insulin injection atau yang dah lebih pada 10 tahun, kan body kita dah terlalu orang kata dah lali dah dengan ubat ni, jadi dia kena biasakan. Jadi tak boleh lah berhenti dalam 2-3 hari, betul tak? Yang ni you kena tengok result you. Kalau result you turun bawah pada 7 dan 8 ke bawah, you kurangkan 1/4 daripada ubat you, se-quarter, 1 quarter. Katakan you ambil 10 miligram atau 10 unit, turun ke katakan 7 macam tu, faham? Lepas tu kalau sebulan, seminggu atau kadang-kadang setengah orang dalam 2-3 minggu nampak lagi turun, lagi cantik, dia turun lagi. Daripada buang suku sekarang buang setengah. Itu yang saya kata dalam masa 2-3 bulan dia akan nampak. Kalau betul-betul you disiplin, memang yang kronik lama-lama pun paling tinggi 5-6 bulan dia akan, insyaAllah kalau nak makan 3-4 ubat pun sekarang cuma mungkin tinggal 1 ubat je. Itu pun mungkin dosnya dah kurang banyak. Saya cerita yang mana insulin yang tinggi-tinggi itu tolong cek dengan DND Academy punya panel doktor. Kan kita ada 20 orang doktor tengah tunggu you cuma layari DND Academy, minta nak bercakap dengan panel doktor, discuss dengan dia orang. Mereka ada di seluruh negara, you boleh pergi ke tempat mereka sendiri, no problem. Untuk semua kawan-kawan saya, semua ada di train. Bonus, sekarang sedia untuk bonus. Siapa yang nak cepat lagi baik, dengan diet yang dimulakan dengan water therapy dahulu, lepas tu fruit therapy, lepas tu dengan sayur punya terapi, insyaAllah. Bahkan bukan penyakit ni saja yang baik. Kalau you ada eczema ke, psoriasis ke, cyst lah, fibroid ke, kadang-kadang yang tu pun boleh hilang. Tapi bukan malam ni punya cerita. Fokus kepada diabetes dulu. Kalau improve, Alhamdulillah. Kita nak bagi bonus. Matahari wajib, setengah jam sehari kalau boleh. Kalau tidak, you ambil D3K2. D3K2 wajib. Kalau bagi mereka yang tak kena matahari, bagi yang kena matahari tak ambil suplemen tak apa. Exercise ringan-ringan, jalan-jalan atau buat kuat bilik sendiri. Yang orang kata high intensity interval training tu, you google je HIIT. Saya ulang, HIIT, ikut je. Kalau kita dah tua sangat, dah tak larat sangat, asalkan jalan, ada sikit anak-anak peluh tu keluar, pecah-pecah peluh tu, okey, cun. Matahari pula kena lagi, best. Dan ujung-ujungnya pastikan tidur cukup. You tidur cukup dan stres berkurangan,
hampir kalau kita ni bukan Islam, dia kata 100% boleh baik. Tapi kita ni orang Islam, kita kena lapik cakap, insyaAllah kalau Tuhan yang beri penyakit ni, dia nak tarik balik dengan usaha, insyaAllah dan doa, kita akan berjaya. Saudara-saudara sekalian, bagi mereka yang tak disiplin besok, susah sangat nak baik. Ada lagi jawapan-jawapan yang saya dah sediakan untuk pre-diabetes. Kita suruh you pre-diabetes, maksudnya you dah borderline, doktor kata ada warning, you ikut juga diet saya, tetapi you tambah sikit FST, fiber up, sacha inci oil dengan air extra. Saya ulang, fiber up, sacha inci oil dengan air extra. Tolong PM admin, saya akan explain. Yang dah kena diabetes tapi dia masih bawah pada 10 tahun dan dia ikut tak ikut, disiplin tak disiplin, yang tu you kena minta apa yang dinamakan RX30. Ada dia punya code name yang saya buat dengan akar kayu tu, RX30. Itu kalau you tak disiplin, okey. Tapi kalau yang serius, yang dah mula ambil ubat 2-3 jenis, apa tu kadang-kadang kena ambil insulin dan sebagainya tu, yang tu perlukan bantuan daripada dia panggil DND, diabetic punya set. Kita ada set you untuk makan pagi apa, petang apa, suplemen. Okey, yang ni pun you check dengan saya punya admin, dia orang tolong bagi guideline, berarti ada bantuan tambahan. Cuma bagi mereka yang tak disiplin. Namun bagi mereka yang tak yakin dengan makanan mereka, takut cukup tak cukup dan result dia lambat sangat ataupun tak berapa yakin lah, you tolong tambah. Kan ada 3 tadi untuk pre-diabetes, 1 set. Untuk orang yang diabetes bawah pada 10 tahun saya dah siapkan. Untuk orang yang serius, kita ada juga set. Jadi berarti memang betul lah janji Allah tu, setiap penyakit tu ada ubat, dan kita dah mulakan dengan diabetes sebagai satu penyakit yang cukup ramai orang dah reverse. Jadi kalau anda belum lagi reverse, mungkin anda salah dengar cakap saya ataupun kurang nak ikut, tolong demi untuk kebaikan anda dan family anda tak naklah kaki dipotong, mata jadi buta, buah pinggang kena dialisis, kena heart attack. Itu penyakit-penyakit yang serius-serius, untuk orang yang kena diabetes. 3.9 juta rakyat menunggu kita. Itu yang dah kena. Yang menunggu giliran nak kena mungkin kita. Jadi berhati-hati. Saya doakan anda selamat, jauhkan daripada COVID ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita nak ajak you masuk DND Academy. Kenapa? Nombor 1, you bayangkan ilmu yang saya dah buat lebih kurang dekat 2 tahun ni, dah lebih 200 over YouTube punya video, you akan dapat yang telah dieditkan. Nombor 1. Nombor 2, you akan dapat semua premium program seperti Goodbye Diabetes, Goodbye Obesity, Goodbye Cancer pun, Goodbye Stress, dan kita nak buat banyak lagi, Goodbye Arthritis. Ada 12 Goodbye nanti. So anda akan dapat dari semasa ke semasa. Nombor 3, you akan dapat berkonsultasi dengan doktor-doktor yang ada hampir 30 seluruh Malaysia, yang dipanggil wellness advisor. Semuanya para doktor medical. Dan nombor 4, you akan dapat apa saja ilmu yang terbaru dan produk-produk terbaru yang saya akan cerita pada anda. Tapi nombor 5, dengan menggunakan satu jari aja, you boleh share dengan kawan you bila dia beli atas platform kita dndacademy.my, dndacademy.my, you akan dapat imbuhan 3 kali. You sendiri beli dapat, kawan you beli dapat, dan kawan daripada kawan you pun dapat 3 kali. So, sambil belajar, sambil menjana pendapatan. Okey, saya berjumpa anda di dalam DND Academy. Join sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.